idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin wa fi lafdhin idza ammana al-imamu fa aminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah wa fi lafdhin akhar idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqa ahaduhuma al akhar ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Maksudnya bila imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin, kerana malaikat juga mengucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. Dalam riwayat lain, apabila imam mengucapkan amin, hendaklah kamu mengucapkan amin. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat, di riwayat yang lain disebut, bila seorang antara kamu mengucapkan amin dalam solat bersama dengan aminnya malaikat di langit, dosa-dosanya yang lalu diampunkan. Faqulu amin yuhibbukumullah. Katakanlah amin, pasti Allah akan mencintai ataupun bermaksud mengabulkan permohonan kamu. Ma hasadatkumul yahudu ala syai' ma hasadatkum ala salami wat ta'min khalfal imam. Maksudnya tidak ada sesuatu yang sangat terasa hasad, yakni menyakiti hati atau terasa dengki di hati kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang bersolat jamaah bersama imam, hendaklah ia menjahrakan aminnya ataupun menyuarakan aminnya. Ini sebagaimana saya katakan tadi, hanya dibolehkan bagi kaum muslimin dan tidak dibolehkan bagi kaum muslimah. Setelah kita membaca Al-Fatihah, maka diperintahkan agar membaca surah. Surah yang dibaca setelah Fatihah sama ada surah yang panjang ataupun surah yang pendek. Ini mengikut kemampuan ataupun hafalan yang dihafal oleh imam ataupun oleh mereka-mereka yang mendirikan solat. Setelah Rasulullah SAW selesai membaca surah, baginda berhenti sebentar ataupun seketika. Ia ini menarik nafas. Setelah menarik nafas, barulah baginda terus rukuk. Menurut Ibn Qayyim rahimahullah, berhenti seketika untuk menarik nafas adalah cara sunnah. Oleh itu, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mendirikan solat, setelah selesai membaca surah, jangan terus terburu-buru untuk rukuk. Adapun cara rukuk yang disunnahkan, yang dituntut oleh syarak agar mengikut contoh Rasulullah SAW, ialah sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ra'a rajulan la yatimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Faqala law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad. Yankuru salatahu kama yankuru al-ghurabu ad-dam. Mathalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi mithlul jai' alladhi ya'kulu at-tamarata wat-tamaratain la yaghniyani anhu syai'. Maksudnya, baginda pernah melihat orang rukuk dengan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. Lalu bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati di luar agama Muhammad. Ia sujud seperti burung gagak memakan makanan. Sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan memakan sebiji atau 2 biji kurma yang tiada mengenyangkannya. Dari hadis ini, kita dapat pahami bahawa cara rukuk Rasulullah SAW adalah dengan tumakninah. Tidak terlalu cepat sebagaimana digambarkan di dalam hadis yang mana seorang lelaki rukuk ataupun sujud begitu cepat. Jadi perbuatan seperti ini seperti tidak ada maknanya. Seperti orang yang memakan tamar yang tidak mengenyangkan. Ini adalah satu misal yang patut diperhatikan supaya kita benar-benar
rukuk secara bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi atimur ruku'a was sujud. Bermaksud sempurnakanlah oleh kamu rukuk kamu dan sujud kamu. Jadi dengan perintah ini wajiblah bagi kita sekalian mentaatinya. Kerana Rasulullah SAW dalam suruhan ini adalah suruhan yang wajib. Dan di antara rukuk-rukuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang tidak mengikut contoh yang dicontohkan oleh baginda ialah terdapat di dalam hadis-hadis aswa'un nasi siraqatal ladzi yasriku min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Maksudnya pencuri yang paling buruk ataupun yang paling keji ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya, iaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dari hadis ini, fahamlah kita bahawa dianggap tidak sempurna solat kalau tidak sempurna rukuk. Oleh itu, supaya solat kita tidak sia-sia, sempurnakanlah rukuk kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Hadis ini menyuruh kita meletak telapak tangan. Ini telapak tangan. Di mana diletakkan? Diletakkan di lutut. Tidak boleh menyalahi hadis ini apabila kita solat. Sebagaimana terdapat orang yang solat meletakkan tangannya di atas peha ataupun di atas betis. Dijelaskan di sini ialah meletak telapak tangannya di lutut. Meletak telapak tangannya di lutut. Kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihi. Bermaksud baginda menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lututnya. Dari hadis ini amat jelas bahawa Rasulullah SAW benar-benar meletakkan telapak tangannya di lututnya dan mencengkam sehingga seolah-olah dilihat ia menggenggam lututnya. Dan hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menggenggam lututnya ialah hadis baginda yang berbunyi ataupun hadis yang berbunyi kana yufarriju baina asabi'ih. Maksudnya baginda merenggangkan jari jemari tangannya. Merenggangkan adalah begini. Merapatkan adalah begini. Direnggangkan supaya dapat mencengkam lututnya. Jadi kalau diajarkan oleh Rasulullah SAW cara rukuk seperti itu, diharap tidak seorang pun di antara kita berani merubah. Kerana kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Idza raqa'ta fada' rahataika ala rukbataika. Thumma farrij baina asabi'ika. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu. Maksudnya, apabila kamu rukuk, letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Kemudian, renggangkanlah jari jemarimu. Kemudian, tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya.